Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid tahun 6. Okey, hari ini Cikgu Suhaida akan meneruskan pembelajaran PDPR Sains tahun 6. Okey, dengan sambungan tajuk pengawitan, iaitu kaedah pengawitan makanan. Okey, minggu lepas Cikgu telah terangkan tentang kerosakan makanan. Okey, ciri-ciri kerosakan makanan. Okey, minggu ini Cikgu akan sambung tajuk pengawitan, iaitu kaedah pengawitan makanan. Okey, terdapat beberapa kaedah pengawitan makanan, iaitu seperti pengeringan, pendidihan, penjerukan, pembungkusan vacuum, pendinginan dan penyejuk bekuan, pemasinan, pendilinan, penyalaian, pengetinan dan pembotolan, dan pempastiuran. Okey. Kaedah-kaedah ini digunakan untuk mengatasi masalah-masalah kerosakan makanan dan membolehkan makanan yang kita makan itu lebih tahan lama berbanding tanpa menggunakan kaedah pengawitan. Okey, pengeringan. Okey, pengeringan ini adalah, sebelum saya terangkan satu persatu, saya nak terangkan dulu apa itu kaedah-kaedah pengawitan makanan. Okey, pengeringan iaitu cara menjemur atau memanaskan di dalam ketuhar. Maknanya kaedah yang menggunakan cara menjemur. Okey, dia menjemur makanan tu sehingga kandungan air di dalam makanan tu tiada lah. Okey, jadi dia akan jadi kering dan pengeringan ini memerlukan suhu yang tinggi, iaitu suhu pemanasan. Okey, contoh pemanasan di dalam ketuhar ataupun kita jemurnya di bawah matahari sehingga kandungan air dalam makanan tersebut tiada lah. Okey, jadi bila kandungan air tiada dalam makanan tersebut, makanan itu akan lebih tahan lama. Okey, kemudian pendidihan. Yang kedua, pendidihan. Pendidihan ni adalah cara kaedah pemanasan makanan menggunakan suhu yang tinggi, iaitu suhu didih. Suhu didih 100 darjah Celsius. Okey, untuk tujuan dia adalah untuk membunuh bakteria. Okey, dengan cara pendidihan ni, suhu yang tinggi iaitu 100 darjah Celsius, bakteria akan mati. Okey, bakteria akan mati dan dia tidak boleh hidup dengan suhu yang tinggi. Okey, kemudian yang ketiga, penjerukan. Okey, apa itu penjerukan? Okey, penjerukan ini adalah kaedah yang digunakan untuk merendam. Okey, dia merendam makanan dalam larutan gula, garam dan cuka. Okey, jadi penjerukan ini adalah biasanya seperti buah-buahan lah, buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey, dijerukkannya supaya makanan tersebut boleh bertahan dengan lama lah. Mungkin dalam masa setahun kita boleh gunakanlah buah-buahan tersebut, kita boleh makan buah-buahan tersebut, ataupun buah-buahan yang susah kita nak dapat, contohnya strawberry. Okey, jadi kita nak supaya strawberry itu lebih tahan lama, kita jalankan kaedah penjerukan. Okey, kemudian pembungkusan vacuum. Okey, pembungkusan vacuum ni adalah pembungkusan vacuum ni adalah cara kaedah memasukkan makanan ke dalam beg atau botol yang kedap udara. Okey. Contohnya macam makanan yang di dalam botol lah, di dalam botol ataupun di dalam beg. Contoh sekarang banyak makanan-makanan
paste ataupun yalah paste seperti lada ataupun sambal belacan kan, dibotolkan ataupun dimasukkan dalam pack. Okey, kenapa makanan itu tahan lama? Bagaimana dia boleh tahan lama? Okey, dia kaedahnya dia masukkan makanan dalam bekas yang kedap udara. Okey, itu adalah pemukusan vakum. Jadi bakteria dia tak akan hiduplah dengan keadaan yang kedap udara lah. Okey, pendinginan dan penyejuk bekuan. Okey, apa itu pendinginan dan penyejuk bekuan? Pendinginan ni makanan disimpan di bahagian bawah lah. Seperti sayur, buah-buahan. Okey, kita simpan di bahagian bawah. Pendinginan hanya dingin saja, hanya sejuk je lah. Okey, kalau pembekuan ni dia di bahagian atas lah, di bahagian sejuk beku. Beku maknanya contoh seperti ayam, ikan, dalam bahagian yang ada ais ataupun suhu yang rendah, iaitu 0 darjah Celsius setakat beku. Okey, kalau pendinginan ni dia hanya 18 darjah Celsius je. Okey, dia kurang 18 darjah Celsius. Tapi kalau penyejuk bekuan ni 0. Okey, jadi makanan-makanan disimpan dalam kaedah pendinginan penyejuk bekuan ni bergantung pada makanan lah. Kalau macam sayur tak sesuai letak dalam penyejuk bekuan. Okey, sayur sesuai dalam pendinginan. Seperti juga buah. Kalau macam makanan seperti ikan, ayam, daging, sesuailah diletak dalam penyejuk bekuan. Okey, kemudian pemasinan. Pemasinan ni adalah kaedah makanan tersebut menggunakan garam. Okey, kita menggunakan garam, kita rendam dia ataupun kita gaulkan dia dengan garam untuk singkirkan kelembapan ataupun air dalam makanan tersebut. Contohnya macam telur masin, ikan kering kan. Jadi bakteria dia tak akan hidup dalam sifat kimia yang natural lah. Dia biasa bakteria ni dia banyak kepada asid dan asid lah. Jadi dia kalau garam ni natural. Jadi bila kita gunakan garam, bakteria dia tidak akan hidup lah. Jadi dia lagi satu dia menyingkirkan air. Garam ni membantu menyingkirkan kelembapan makanan tersebut. Okey, pelilinan. Pelilinan ni biasanya buah-buahan lah. Seperti kita tengok anggur, apple. Kulit buah tersebut dililinkan supaya lebih tahan lama. Okey. Dia salut makanan itu dengan lilin. Okey, penyalaian mengeringkan dengan cara menggunakan asap. Itu penyalaian. Okey. Okey, pengetinan dan pembotolan. Okey, pengetinan dan pembotolan ni memasak makanan pada suhu yang tinggilah dan menyimpan dalam botol ataupun tin. Maknanya kita masak makanan tersebut dalam suhu yang tinggi, kemudian kita masukkan dalam botol. Ni makanan-makanan yang kita buatlah, macam contoh sambal, paste lada kan, ikan sardin. Tu adalah pengetinan dan pembotolan. Okey, pempastiuran adalah cara kaedah memanaskan makanan pada suhu tertentu kemudian didinginkan. Okey, kita dah panaskan makanan tersebut, lepas tu kita terus sejukkan. Jadi bakteria tu takkan hiduplah dalam keadaan makanan yang panas sangat dan sejuk. Dia biasa bakteria ni di keadaan yang lembap dan hangat. Bakteria dia hidup dalam keadaan macam itu. Tapi kalau panas sangat, suhunya tinggi sangat, dia tidak akan hidup lah. Okey, saya dah terangkan. Okey, kita tengok ni buku teks. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks. Okey. Dan kita tengoklah dialog ni sama-sama. Okey, kita kena rujuk buku teks lah, sebab buku teks ni adalah maklumat yang terkini lah. Untuk kita menjawab apa-apa soalan, kita memang berpandukan sukatan buku teks. Okey.
Okey, ribut telah melanda kampung Pak Ali dan memusnahkan harta benda termasuklah kebun mangganya. Okey. Dia tengok kat sini kebun mangganya telah musnahlah. Disebabkan ribut. Okey, jadi buah mangga dia berterabur atas tanah lah. Okey, sayangnya buah-buah mangga ni tak sempat masak. Buah-buah muda ini terbuang begitu sahaja. Bagaimanakah caranya? Jangan bimbang Pak Ali, kita masih boleh menyelamatkan buah-buah ini. Jadi dia ada satu cara untuk menyelamatkan buah-buah tersebut daripada terbuang. Okey, jadi buah mangga ni adalah buah mangga muda ni, kita tak boleh nak jual sebab dia muda. Jadi dengan cara macam mana dia nak gunakan supaya buah mangga tu tak terbuang. Okey. Okey, berdasarkan situasi di atas, bagaimanakah cara Pak Ali memastikan buah mangganya tidak rosak? Okey, jadi kita boleh membantu Pak Ali dengan menjalankan proses pengawitan makanan menggunakan buah mangganya. Okey. Apakah tujuan pengawitan makanan? Okey, budak ni cakaplah. Pengawitan makanan ialah kaedah pemprosesan makanan yang boleh menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma. Okey, mula-mula kena tahu kerosakan makanan adalah disebabkan apa? Tindak balas bakteria. Okey, kita dah belajar minggu lepas kan? Okey, jadi bagaimana kita nak melambatkan proses hidup mikroorganisma? Okey, jadi kita kena gunakan kaedah pemprosesan makanan supaya mikroorganisma ni tidak akan hiduplah. Okey, jadi makanan yang diawet akan lebih tahan lama. Okey, makanan diawet akan jadi tahan lama lah kalau kita gunakan kaedah pemprosesan makanan, iaitu kaedah pengawitan. Okey, jadi murid kena faham pengawitan itu apa? Apa itu pengawitan? Pengawitan ialah kaedah pemprosesan makanan yang boleh menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma. Okey, jadi pengawitan ini adalah kaedah pemprosesan makanan yang membantu menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma. Okey, jadi makanan yang diawet akan jadi lebih tahan lama. Dia bukan tak rosak, dia boleh rosak. Okey, makanan yang diawet ini mungkin boleh rosak tapi dalam jangka masa yang lambatlah. Okey. Contohnya kalau susu dalam kotak, air kotak, contoh air kotak tempoh masanya mungkin setahun. Okey, lepas setahun kita tak boleh minum lah. Dia dah lebih lama lah, tahan namanya sampai setahun je. Jadi tarikh akhirnya dia hanya jangka dia setahun saja. Okey, berbanding kalau kita susu tu boleh tahan dalam 2 hari kalau kita tak awet. Okey. Okey, ini yang tadi saya terangkan Yang tadi saya terangkan beberapa kaedah pengawitan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, ada 10 cara kaedah pengawitan. Okey. Okey, jadi kita tengok satu persatulah. Okey, pendidihan. Ini dalam buku teks Okey, pendidihan tadi saya terangkanlah proses memanaskan makanan pada suhu yang tinggi. Okey, kena ingat pendidihan. Memanaskan makanan pada suhu yang tinggi. Kenapa suhu yang tinggi? Supaya mikroorganisma dapat dibunuh. Okey. Jadi bila bunuh, mikroorganisma tak boleh hidup, jadi dia akan lebih tahan lama. Okey, pendidihan menjadikan rendang lebih tahan lama. Macam mana? Okey, kita masak rendang tu sampai lama-lama sampai rendang ni kita memerlukan masa yang lama kan nak masakkan betul-betul memang naik minyak. Maknanya dia dah mendidih. Pendidihan tu yang kat rendang tu betul-betul dah masak, dah didih, memang dah didih, dah kering. Rendang tu boleh lebih tahan lama. Sebabnya suhu yang tinggi dia akan bunuh mikroorganisma dalam makanan. Okey, penyejuk bekuan. Okey, penyejuk bekuan. Okey, pada suhu di bawah takat beku mikroorganisma menjadi tidak aktif. Okey, penyejuk bekuan. Okey, penyejuk bekuan dan pendinginan. Okey, pendinginan dan penyejuk bekuan ni adalah dalam peti ais lah. Dalam peti sejuk lah.
Okey, jadi penyejuk bekuan ni merupakan kaedah menyimpan makanan pada suhu takat beku 0 darjah Celsius. Maknanya beku, kosong. Takat beku, suhu dia adalah 0 darjah Celsius. Okey, manakala pendinginan pula, pendinginan dengan penyejuk bekuan ni benda yang beza Murid jangan salah faham. Walaupun di dalam peti ais, tapi dia berbeza. Penyejuk bekuan, benda tu mestilah takat beku. Okey, kalau pendinginan hanya sejuk sahaja. Okey, jadi pendinginan merupakan kaedah menyimpan makanan di dalam persekitaran bersuhu kurang dari 8 darjah Celsius. Beza. Yang ini kosong, yang ini 18. Maknanya kalau kosong ni beku, kalau 18 ni hanya sejuk je lah. Dingin. Bila dia dingin, mikroorganisma dia tak akan hidup dalam suhu yang dingin dan beku. Okey, jadi suhu yang rendah, okey, tengok ni. Suhu yang rendah menyebabkan mikroorganisma dia kurang aktif dan lambat nak bertumbuh. Okey, serta membiak. Kalau dekat beku ni, dia memang tak boleh hidup lah. Dia dah matilah. Tapi kalau kat pendinginan dia melambatkan lah. Dia lambatkan pertumbuhan serta pembiakan mikroorganisma lah. Kalau contoh kat dingin ni, dia mungkin ada tapi dia tak boleh nak membiak. Okey, kita teruskan. Okey, penjerukan. Okey, apa itu penjerukan? Penjerukan merupakan proses merendam makanan. Ni seperti saya cakap lah, menggunakan larutan gula dan garam. Contohnya jeruk buah-buahan, jeruk lada. Okey, itu semua penjerukan. Daripada sayuran, buah-buahan ataupun ikan jeruk kan. Okey. Jadi dijerukkan dengan menggunakan sama ada masukkan larutan gula ataupun larutan garam. Okey, jadi kalau kita guna larutan gula, buah tersebut akan jadi manis lah. Kalau kita gunakan larutan garam, buah tersebut akan menjadi masin lah. Okey, jadi kita tengok. Kalau contoh sayur lobak, sawi lobak kan. Sawi tu dijerukkan menggunakan cuka dan garam lah. Tetapi kalau macam buah-buahan, biasa jeruk kita gunakan gula, larutan gula. Okey, contohnya macam inilah. Jadi fungsi gula dengan garam ni, okey, keasidan atau kepekatan gula yang tinggi menjadikan keadaan tidak sesuai untuk mikroorganisma bertumbuh. Jadi kalau kita gunakan kaedah penjerukan gula, kita masukkan garam. Jadi asid ataupun kepekatan gula yang tinggi ni, mikroorganisma dia tidak akan bertumbuh atau membiak. Jadi ini contohlah makanan-makanan yang kita jerukkan. Biasa buah-buahan, sayur-sayuran, ikan lah. Sekarang dah ada ikan jeruk kan. Sawi jeruk. Okey. Kemudian kita tengok yang ini penjerukan. Okey, kemudian kita tengok pembungkusan vacuum. Apa itu pembungkusan vacuum? Okey, merupakan proses mengeluarkan udara. Maknanya dia kecutkan. Dia kecutkan makanan tersebut. Jadi dia keluarkan udara supaya bila udara tak ada, mikroorganisma dia tak akan hidup lah. Okey. Jadi daripada bekas atau pembungkus makanan lah. Contohnya kalau kita tengok kat sini sosis kan. Kalau kita tengok makanan-makanan ataupun ada sayur-sayuran contoh cendawan kan. Dia kecutkan. Jadi tiada udara lah. Bila tiada udara, bakteria dia tak boleh bertumbuh atau membiak. Ini contoh-contoh makanannya lah. Lobak, sosis, apa ni sekarang ada cendawan kan. Okey, cendawan, macam-macam cendawan pun sekarang digunakan kaedah pembungkusan vacuum supaya lebih tahan lama lah. Okey, kemudian kaedah pemasinan. Ni pemasinan ni dia menggunakan garam. Macam contoh telur asin, ikan masin. Okey, dia rendam. Dia rendam telur tersebut dalam air garam. Jadi contoh ikan ni disapu dengan garam. Okey, kaedah ini merupakan kaedah yang digunakan masa zaman-zaman dahulu lagi lah. Okey, contohnya telur masin, ikan masin dan sayur-sayuran asin lah. Sayur asin kan. Jadi contoh lobak asin kan. Jadi ini membantu garam ni dia membantu singkirkan kelembapan makanan. Maknanya makanan itu akan jadi kering. Dia akan kurang kelembapannya lah bila kita gunakan garam. Okey, kemudian pelilinan. Okey, pelilinan ni kita salut makanan tersebut dengan
cecair lilin. Contohnya biasa buah-buahan, sayur-sayuran lah. Contoh kat sini apple, orange, lemon, tomato. Sebab tu buah-buahan tu dia tahan lama. Okey, jadi lilin tu dicairkan. Tujuan dia nak cegahlah pertumbuhan mikroorganisma pada buah tersebut. Jadi bila dia salut dengan lilin, pertumbuhan mikroorganisma tu tak akan berlaku lah. Sebab lilin dah dikelilingi lah dekat buah tersebut. Okay, jadi kaedah ini dapat mengekalkan buah itu sentiasa segar. Macam apple tu merah je. Tapi sebab tu kita kalau beli buah, kita kena buang lah kulit dia sekarang. Sebab kulit dia tu kadang ada dia ada lilin lah. Bukan kita, kalau daripada pokok kita mungkin boleh makan terus. Okey. Kita basuh, kita makan terus. Tapi kalau daripada kedai, dieksport daripada luar negara buah tersebut, kita elakkanlah makan kulit dia. Sebab kulit dia tu ada lilin. Saya bagi tahulah. Okey, pempasturan. Okey, pempasturan biasanya susu lah. Macam mana kaedah dia? Kaedahnya dia panaskan makanan ataupun dia panaskan susu tersebut sehingga suhu tertentu lah. Untuk beberapa ketika dia dah panaskan, lepas tu dia biarkan kejap, kemudian dia masuk dalam peti ais. Jadi dia dah panaskan, dia dah masuk botol, dia dah tutup ketat-ketat, kemudian dia dinginkan. Biasa susu. Okey. Pengetinan dan pembotolan. Ni biasa kita makan ikan sardin lah, kacang, jagung dalam tin lah kan. Botol kicap, sos. Itu adalah pengetinan dan pembotolan. Caranya, sos tersebut ataupun kicap ke apa benda makanan. Okey, dia didihkan. Okey, dia dah didihkan makanan tersebut. Mikroorganisma dah dibunuh. Kemudian makanan itu disejukkan dan dimasukkan ke dalam bekas kedap udara. Maknanya bekas tu mestilah kedap udara. Dan tak boleh ada udara yang masuk. Jadi itu ada cara pengetinan dan pembotolan. Dia sama macam kaedah pempasturan sebenarnya. Tapi dia makanan, biasa dia makanan-makanan dalam tin lah. Dengan makanan dalam botol. Okey, penyalaian. Penyalaian ni dia kaedah kita salai dia dengan asap. Contoh kita bakar dia dengan asap. Contoh daging. Daging salai kan. Daging salai. Kita beli sekarang dah ada jual daging salai yang dah disalaikan. Kita tinggal masak je. Contoh daging salai, ikan salai, pisang salai. Pisang ni yang hitam tu. Tu adalah pisang salai yang dah kering. Biasa dekat Batu Pahat banyak. Macam mana disalaikan? Diasapkan lah. Sebab tu kita rasa pisang tu rasa macam hangit. Sebab penyalaiannya ni adalah menggunakan kaedah mengasap dalam tempoh yang lama. Jadi pisang tu pun boleh jadi hitam, dan kering. Jadi dia adalah untuk kaedah membantutkan pertumbuhan mikroorganisma lah. Jadi mikroorganisma dia tak akan tumbuh. Ini adalah klik info yang ada. Info sahaja. Louis Pasteur merupakan ahli sains yang berjaya membuktikan bahawa kaedah pemanasan dengan diikuti kaedah penyejukan segera dapat membunuh kebanyakan bakteria. Kaedah yang dinamakan pempasturan ini diambil sempena nama beliau. Jadi kaedah pempasturan ni adalah Louis Pasteur ni yang berjaya yang buat. Jadi sebab tu namanya pempasturan. Dia ambil sempena dengan nama dia. Jadi kaedah ni dialah yang ahli sains yang berjaya buktikanlah kaedah pemanasan kemudian disejukkan adalah kaedah yang dapat membunuh bakteria. Sempena nama dia Pasteur ni, Louis Pasteur ni, dia letak kat sini pempasturan. Itu adalah sejarah dia lah. Info lah yang awak perlu tahu lah. Bukan saja-saja je letak pempasturan tu. Dia ada sejarah dia. Tugasan saya dah terangkan semua. Ada 10 kaedah pengawitan. Saya nak ni adalah projek lah. Kita akan jalankan projek usahawan nanas. Cikgu nak murid-murid hasilkan jam. Jam dengan kaedah pengawitan. Dalam buku ni dia hasilkan jam buah nanas. Dia ada tulis kaedah-kaedahnya. Murid-murid kena ikut saja kaedahnya ni, tapi dengan bantuan ibu awak lah. Dengan bantuan ibu. Cikgu tak minta buat tu terus siap. Ambil masa. Cikgu bagi masa
untuk jalankan projek ni, rakam setiap langkah yang murid jalankan semasa kaedah pengawitan itu dilaksanakan lah, dibuat lah satu persatu. Awak ceritakan, sediakan sebiji nanas, kupas bersih, potong kecil-kecil, ceritakan langkah-langkah satu persatu, kemudian masukkan dalam pengisar, ceritakan kisah nanas tadi sehingga hancur. Nak potong ni kena kecil-kecil, jangan besar-besar, nanti blender awak rosak. Okey, jadi dengan bantuan ibu ataupun kakak yang dah dewasa lah, yang pandai menggunakan pengisar. Okey, kemudian masa awak nak kisar tu, letaklah air sikit je lah. Okey, supaya dia tak terlalu banyak air. Okey, kemudian dia dah kisar, keluarkan masuk dalam kuali. Letak gula. Kemudian hidupkan api yang perlahan. Jangan kuat, nanti hangus. Nanti hangit. Murid buat sendiri cikgu nak murid buat sendiri, tapi dengan bantuan ibu bapa. Okey, ini adalah teknik pengawitan Pengawitan cara apa? Menghasilkan kaedah buah nanas tu supaya lebih tahan lama dan kita boleh gunakan dengan kaedah menghasilkan jam. Okey. Okey, kemudian buka api secara perlahan, kemudian kacau. Jangan dibiarkan, awak kacau dia. Okey, bila dia dah pekat, dia dah pekat, air dia dah kurang, dia dah likat. Dia dah likat betul-betul pekat barulah tutup api. Tutup api, sejukkan seketika. Okey, sejukkan. Okey, kemudian barulah masukkan ke dalam bekas dan labelkan. Awak buat sendiri label. Labelkan bekas jam nanas kamu. Terpulanglah awak nak letak gambar apa ke, logo apa ke, labelkan. Nak guna komputer ke, print ke, awak punya nanas contohnya nanas contoh nanas patin. Tulislah jam nanas. Jam nanas apa? Nak terpulang pada awak untuk melabelkan bekas jam nanas awak tu. Okey, bekas ni awak bolehlah gunakan bekas-bekas kuih mak awak yang lama-lama tu kan. Ataupun botol-botol kaca ada yang boleh diguna semula, guna, tak perlulah beli. Okey. Jadi lepas dah siap, dah hasilkan video satu persatu sampai awak boleh potong-potong video tu, kemudian awak cantumkan. Okey, buat satu persatu. Contoh awak sediakan nanas, lepas tu awak stop. Lepas tu masukkan dalam kuali satu persatu. Lepas tu kemudian awak gunakan aplikasi yang boleh cantumlah video tersebut. Jadikan satu video yang menceritakan tentang kaedah pengawitan menghasilkan jam nanas. Okey, kemudian jawab soalan ni. Okey, apakah kaedah pengawitan ini untuk menghasilkan jam? Apa kaedah awak gunakan ni? Okey, kemudian nyatakan faktor keperluan pertumbuhan mikroorganisma yang disingkirkan dalam kaedah pengawitan ini. Apa faktor keperluan pertumbuhan mikroorganisma yang disingkirkan dalam kaedah pengawitan ini? Faktor apa? Kita gunakan gula kan? Okey, jadi bila gula ni dia akan keasidan makanan tersebut tidak boleh membantu pertumbuhan mikroorganisma. Okey, jadi mikroorganisma ni dia tidak boleh hidup dalam keasidan dan kepekatan dalam gula. Jadi dia tak akan aktif lah. Murid terangkan jawapan ni. Tadi saya ada terangkan kan. Okey, kaedah pengawitan apa ni kita panggil untuk menghasilkan jam ni? Okey, nyatakan kaedah lain yang sesuai untuk mengawet nanas. Selain awak buat jam ni, apa kaedah lain? Ni ada dua soalan tau. Apakah kaedah pengawitan digunakan untuk menghasilkan jam nanas? Kaedah apa ni kita panggil dia? Kemudian nyatakan kaedah lain yang sesuai untuk mengawet nanas. Kaedah apa? Yang ini kita tahu pembotolan, betul tak? Nanas ni. Kaedah apa? Pembotolan kan? Pembotolan sebab dia duduk dalam botol kan. Kita masak dia sampai ni kan, didih. Kaedah pembotolan sebab kita masuk dia dalam botol. Okey. Kita tak boleh cakap kaedah boleh tak kita cakap dia kaedah penjurukan? Awak fikirlah apa kaedah yang sesuai. Okey. Kemudian nyatakan kaedah lain yang sesuai untuk mengawet nanas. Selain kaedah yang ini awak buat jam ni, apa kaedah lain untuk awak awet nanas?
awak nak gunakan kaedah penjerukan ke, fikirlah nanas tau, bukan buah lain buah nanas. Jangan letak buah lain pula. Okey, awak jawab 2 soalan itu. Kemudian selesailah. Okey, selesai. Okey, huraikan kelebihan kaedah pengawetan ini dari segi faktor pertumbuhan. Okey, ni tak perlu lah jawab. Okey, yang ini, yang bawah ni tak perlu. Okey, yang ni bawah ni tak perlu buat sebab kita dah buat kaedah penjerukan. Okey, ini semua hanya penerangan saja. Kaedah pengawetan makanan mudah boleh dilakukan di rumah. Oleh itu ramai peniaga kecil menghasilkan makanan yang diawet dengan menjualnya sendiri menggunakan media sosial. Ni kaedah pengawetan, kaedah makanan ni yang kita gunakan pengawetan ni boleh membantu kita kepada peniaga-peniaga kecil lah. Contohnya ni kita buat macam awak buat jam ni. Awak boleh jual kalau jam awak tu sedap lah. Jadi itu adalah projek usahawan nanas yang murid-murid perlu lakukan. Okey. Saya rasa senang je sebenarnya ni buat jam nanas ni sebab dia dah tunjuk kaedahnya. Jadi murid buat, tapi saya minta dengan bantuan ibu bapa, cikgu, sebab cara mengendalikan alat dengan betul, dengan berhati-hati semasa menggunakan peralatan yang tajam. Okey, berhati-hati semasa dalam semasa menggunakan api. Okey, semua mesti adalah menggunakan langkah-langkah yang betul dan kaedah yang betul supaya tidak berlaku kemalangan semasa menjalankan projek ini. Okey, jadi itu aktivitinya. Dan nanti saya akan bagi latihan biasalah tanpa dalam buku pasal kaedah pengawetan. Jadi ada 2 lah tugasan. Projek usahawan nanas ni saya bagi masa seminggu lah. Saya bagi masa seminggu untuk hasilkan projek ini. Cikgu tak minta hantar terus ambil masa. Cari dulu bahan. Cikgu tak minta benda tu siap. Sebab cikgu faham masing-masing ibu bapa awak kerja, cari masa contoh hari Minggu ke kan. Okey, yang penting hantar di dalam Telegram video tersebut. Kalau boleh video tu tak payahlah panjang-panjang. Awak terangkan je langkah-langkah dia. Saya nak buat jam nanas. Okey, kaedah pengawetan saya apa nama dia. Okey, apa bahan-bahannya. Lepas tu potong-potongkan je lah. Tak payah video yang menarik lah, yang faham lah tentang apa yang murid lakukan. Okey. Yang ini awak macam biasalah tampal dalam buku. Photo state yang dalam buku teks ni tampal. Okey, ini adalah projek. Dan yang ini buat. Ini photo state je. Okey, tampal dalam buku dan soalan ini jawab. Okey, jawab. Okey, kalau awak nak tulis salin pun terpulang lah. Kalau nak photo state, ambil gambar dia ni satu persatu. Langkah-langkah dia ni memang kena buat dalam buku biru. Buku tulis biru. Macam biasalah. Okey, yang soalan ni jawab soalan dan jawapannya sediakanlah ruang dia untuk awak jawab. Yang bawah-bawah ni tak perlu tulis. Okey? Yang bawah ni tak perlu tulis. Okey, kemudian buat latihan cikgu, nanti cikgu bagi latihan. Okey, itu saja untuk PDPR pada hari ini. Kalau ada masalah ataupun pertanyaan boleh WhatsApp cikgu. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.